Welcome back to my channel. Okay, kali ni aku nak cerita tentang mimpi aku bertemu Dajjal. Mimpi ni berlangsung selama 5 series, sebanyak 5 series. Bila kita cakap series, aku harap korang faham lah. Series ni maksudnya, contohlah untuk yang belajar iklan ni, contoh iklan Chips More tahun 2007 kan. Iklan dia still Chips More, cuma pada tahun berikutnya iklannya agak sama, cuma lain sikit. Apa yang lain? Lain dia background dia, jalan cerita iklan tu, storyboard iklan tu. Tapi apa yang sama? Apa yang sama? Dia ada benda yang sama. Macam logo Chips More tu, slogan dia ataupun headline dia, sub headline dia sama lagi. Dan ya mungkin tak semestinya pada tahun berikutnya, mungkin dalam tahun tu juga ada banyak iklan Chips More. Cuma bezanya tu lah, background, storyboard dan cara dia apply effect ke benda kan. Yelah, itu maksud series. Macam aku ni mimpi bertemu Dajjal ni kan, mimpi series ni, maksudnya aku mimpi ada tahun yang sama, ada yang pada tahun lain. Tapi disebabkan series, yang sama ni adalah tempat, macam negeri sama, dan skrip dia hampir sama, skrip si dia ni, si makhluk tu. Ada benda-benda yang sama lah. Itu maksud series. Dan mimpi tu secara tak sengaja, tanpa aku nak terbayang-bayang, tak ada. Aku susah sikit nak bercerita direct. Kau kenal kan aku dari video-video sebelum ni kan, aku dan orang pun kenal aku. Cara aku nak cerita sesuatu, aku takkan cerita macam direct terus kepada sesuatu point tu. Aku mesti macam ada benda yang teringat, ada benda yang aku selitkan, ada benda yang aku nak bagi hint, nak bagi pengajaran ke, macam tu cara aku cerita. Dan paling selalu ubah topik lah. So kena ada member jugalah yang kena ketuk kepala aku sikit ke kan, atau bagi tegur lah, oh aku nak cerita pasal apa sebenarnya. Okay, so yang tadi tu, okay, kita start daripada series 1. The first mimpi aku bertemu si Dajjal ni adalah pada tahun 2016, dan tempat dia dekat UiTM Lendu, College Tun Putih. Aku ada 5 series mimpi ni, dan aku bukannya nak ingat sangat pun benda-benda mimpi-mimpi macam bangang ni kan. Tak apa nak ingat mimpi yang macam tu, aku tak nak. So aku try recap balik. Tapi this story is true, seriously legit, seriously benar. Buat video, buat apa aku buat, nak buat sampai nak buat video kan, aku dah lapar malas. Lepas nak pula buat dosa free, nak tipu orang, tipu subscribers, tipu followers, buat apa kan? Tak lah. Aku nak cerita benda yang happen dekat aku. Okay, mimpi tu macam ni. Suatu masa tu aku dah ada family. Aku ada isteri seorang dan aku ada anak seorang. Pada masa tu memang kiamat. Maksudnya bukan kiamat yang end tu, tak. Memang masa fasa Dajjal, fasa nak dekat gila dengan kemunculan dia, which means macam lagi 3 hari ke, lagi seminggu ke. Seingat aku lah, dia ada peperangan macam Ya'juj Ma'juj lah kononnya, ataupun aku tak tahu ya, dia lebih kurang macam Ya'juj Ma'juj kan. Ya'juj Ma'juj kan orang faham dia pemusnah kan? Dia sesuatu kumpulan yang menyerangkan. Aku ada kelebihan sebenarnya masa dalam mimpi tu lah. Aku macam ada kuasa, aku macam ada kasyaf. Kalau korang tak tahu kasyaf tu apa, pergilah research. Kasyaf ni macam suatu talent yang diberikan oleh Allah kepada orang, certain orang. Dan waktu tu aku
antara kasyaf aku ataupun antara kelebihan yang aku ada masa tu, aku boleh teleport. Ataupun tak ada teleport jauh sangat, ataupun dalam erti kata lain aku boleh berlari laju gila. Tapi sebenarnya tak berlari pun, aku lari sikit je tapi laju gila. Itu kelebihan aku. Aku tak boleh terbang. Yang aku cakap, aku hanya boleh teleport ataupun lari laju. Dan waktu tu memang aku tinggalkan keluarga aku, kan, untuk selamatkan suatu penduduk dekat satu tempat ni lah. Daripada maju semua tu, kononnya aku nak alihkan perhatian lah, kan, supaya yang tentera yang aku gelar macam Yaju Majus tu, tentera tu fokus ke aku. Dan yang aku ingat ada satu scene tu, memanglah isteri aku dan anak aku masa tu macam bagi kata-kata terakhir lah, ataupun dia orang selamat dekat satu kawasan lah, aku tak ingat. Cuma aku pada waktu tu start daripada isteri aku cakap yang supaya aku jaga diri dan sebagainya tu, kan. Start daripada tu aku ada satu perangai ni atau perasaan yang mana aku ujuk ke apa tak, riak ujuk tak tahu, aku tak tahu. Kadang tiga tu aku confused, yang merasakan diri tu hebat. Dan bila mana aku dah caw daripada isteri dan anak, tempat isteri dan anak aku tu, aku pergi alihkan perhatian askar tu. Sampai aku ingat satu momen ni, yang paling aku ingat, ada satu lubang pokok yang macam kau boleh lalu kat pokok tu. Alah, pokok tu macam dahan pokok yang dah berlubang. Dan tentera tu nak kejar aku masuk dalam lubang tu. Dan sebenarnya aku teleport ataupun aku pergi tempat lain. Aku tak tahu macam mana aku boleh kalahkan banyak tentera masa tu. Dan sampailah satu momen ni yang mana aku tiba-tiba di samping aku teleport tu, kan, tiba-tiba aku kena cekik. Leher aku kena cekik lah. Terasa kena cekik macam ni sampai aku ke langit. Hampir-hampir menjejaki awan, dan memang akan menerusi awan pun setelah daripada itu. Masa aku kena cekik tu, aku terdengar suara yang mengatakan, sekejap, sekarang ni banyak sound pollution sebenarnya. Aku nak ingat. Hebatnya kamu kan. Bukan macam cerita bodoh apa tu. Hebatnya kamu. Yakinnya kamu. Tak. Maksudnya suara tu cakap yang macam tu. Aku ingat skrip tu 2016 tu, Skandar 2020 tu. Ada ke cuba kau panggil orang lain ni, cuba cerita balik mimpi kau tahun 2016, aku nak dengar. What? Ada tak bulan Jun? Ada tak orang boleh ingat semua? Memang tak lah. Tapi masa aku kena cekik tu macam tu lah. Dia macam bagi ayat yang dalam gila. Dan masa aku kena cekik tu, sampailah aku sedar yang aku dah belagak, atau aku dah ujuk, aku dah riak ke, aku ingat aku dah salah guna kuasa tu lah. Macam aku rasa aku hebat sangat lah masa tu, kan. Sampailah aku kena cekik, sampai bawa ke langit tu. Bukan maksudnya aku kena cekik bawa ke planet lain, tak. Bukan. Dia masa aku kena cekik tu, aku dah melayang ke awan-awan tu. Aku still kena cekik sampailah aku jatuh secara tiba-tiba dekat satu macam kuil Israel, ataupun kuil Freemason ke kuil Illuminati ke, tak tahulah, yang ada mata satu tu. Pasal dia ada mata satu, ya, mata triangle tu. Pasal ada bulatan lagi, pasal ada macam abjad
sihir kan. Kalau kau main Dota 2 atau Warcraft, kau tahu lah. Macam zodiac tu, macam tu lah, lebih kurang. Dan start daripada situ, tangan aku, dia sebenarnya start daripada kena cekik tu sampai yang aku turun kat kuil tu, tangan aku, badan aku semua terasa kena pegang dan kena kontrol. Dan di samping masa aku kena cekik tu, daripada start aku kena cekik tu sampai aku jatuh kat kuil tu, masih lagi ada suara tu bercakap dengan aku yang dia tahu aku mencari-cari siapa Dajjal semua tu kan sebelum ni. Dia tahu aku, dan masa tu dia arahkan aku suara tu untuk macam ni, untuk sembah dia, untuk mengaku yang Dajjal ni Tuhan. Kan dalam Islam ada mengucap syahadah untuk masuk Islam. Ni masa mimpi tu macam dia suruh aku cakap macam tu untuk supaya aku keluar dari Islam lah dan sembah Dajjal. Dan pada waktu tu aku macam ni tau, macam kena pegang, dan aku ambil tongkat yang ada kat tepi tu. Depan ni macam ada benda sembah tu kan. Aku ambil tongkat tu, dan masa tu ada penjaga kuil tu, 2 orang kat tepi lah. Aku ambil, aku masa tu terduduk kan. Aku terduduk, bukan duduk biasa, duduk macam kena ni, kena duduk melutut. Duduk melutut kan. Dan aku ambil tongkat tu, aku buat lah. Aku buat seperti aku dikawal, dan aku hampir-hampir keluar dari Islam kan, sebab aku mengucapkan bukan kalimah syahadah. Tak, aku cakap lah benda tu yang aku ikut. Dia macam mulut aku cakap bahasa aku, tapi sebenarnya aku cakap bahasa lain. Aku tak tahu bahasa sesat tu atau bahasa sihir, mantra, aku pun tak tahu. Dan masa nak completekan penyembahan tu kan, triangle tu kan, masa mata tu dah nak bersinar ke apa, aku tak tahu. Masa tu lah aku terbangun dari tidur. Kan aku cakap mimpi ni series. Maksudnya apa yang sama? Yang sama tadi tempat kan, tempat sama. Tempat tu macam bangunan yang dah runtuh, pokok banyak roboh, banyak awan, dan pasir, tanah yang rata. Dan yang sama lagi tentang mimpi series ni adalah katil aku. Bukan jenis katil, jenama katil, tak, selimut, bukan. Maksudnya rupa setelah aku mimpi. Dan jasad aku berpeluh gila. Berpeluh bukan berpeluh macam kena hempak, tak. Dia almost macam kena hempak, tapi macam 10 kali ganda. Atau betul, macam 10 kali ganda kena hempak. Which means kalau kata kau berpeluh masa kena hempak macam tu kan, aku 10 kali ganda. Macam aku mandi basah gila. Mandi kan basah gila. And then katil aku tu, bila aku bangun, dia macam kalau polis buat siasatan kan, ada orang mati kan, dia pergi highlight kan keliling orang tu kan, dekat jalan raya tu. Katil aku ada kesan aku seolah-olah macam aku tidur atas katil tu kan. Ada 3 orang obes atau orang gemuk hempak aku sampai aku ke dalam gila. Macam nak cakap, macam aku ke dalam katil tu, ke dalam. Boleh kira berapa tu. Ada tebal sangat, tapi boleh lah sampai dalam gila macam kau boleh tu. Setiap kali aku mimpi series ni tu lah, bukan macam mimpi aku yang lain. Tak ada sampai ke dalam katil basah gila macam mandi. Tak ada. Ni mandi apa ni? Aku ingat aku mandi apa tak. Rupanya mandi peluh lah, sebab apa, masin kan, air. Aku biasa sehingga masa aku merentas desa dulu kan peluh kan, tu first aku rasa air peluh aku. Dan
benda tu macam berlaku betul-betul lah. Sebab kau dapat rasa jantung kau berdebar kencang, dan masa kau angkat tongkat tadi macam kau pegang tongkat tu betul-betul. Kau kena cekik betul-betul leher kau, leher aku terasa lagi masa tu, kena cekik. And it happened on 2016, where masa tu aku gelabah teruk jugalah. Masa aku, of course lah, bila kita masuk UiTM kan, ataupun kalau kau tengok budak SEM 1, of course dia ada culture shock. Dan culture shock ni tak semestinya macam buka tudung, tak pakai tudung ke, tak semestinya benda macam tu je. Mencarut tak. Culture shock ni boleh jadi macam kau gelabah tentang sesuatu juga lah. Kes mimpi Temu Dajjal ni tak payah nak jakun sangat lah, tak payah nak macam ni lah, terlalu wow sangat lah. Semua ramai ada mimpi. Nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan sebenarnya memang masa bergerak, mana ada masa terbelakang. Masa ni bergerak menuju ke fasa Dajjal lah. Senang cerita, tak ada apa yang nak ditaksubkan, dihairankan sangat. Itu je lah untuk mimpi series 1 tu, yang mana aku hampir jatuh gugur iman lah. Aku hampir gugur iman sebab nak sembah tu benda tu. Masa series 1 aku, dia tak cakap skrip tu yang akulah Dajjal.